Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bagi tetamu-tetamu yang berada di luar dewan, boleh lagi masuk ke dalam bahagian di dalam dewan ni, ya, di dalam belum penuh lagi. Sebab kita tengok dah penuh bahagian depan, belakang masih belum penuh lagi. Jadi yang di luar boleh masuk, tak payah bawa masuk kerusi, tinggalkan kerusi di luar. Ya, masuk bawa badan je. Ya, di dalam masih kosong. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita tengok pada malam ini perbincangan kita berkenaan dengan hudud, qisas dan ta'zir. Di sini kita bubuh diat pun ada juga, tapi kita ambil tiga: hudud, qisas dan ta'zir. Dan nota-nota telah pun diagihkan pada tuan-tuan, dan kuliah kita berdasarkan kepada nota-nota yang telah diedarkan pada tuan-tuan. Jadi yang mana belum dapat lagi edaran kuliah kita, boleh tuan-tuan dapatkan lagi di mana dia sahabat kita mana ni, Azlan, mana Azlan? No Azlan. Okey. Baik. Jadi bagi blog-blog yang nak masukkan buat liputan pada malam ini, ya silalah buat liputan, tapi silalah ambil gambar orang. Sebab baru ni saya buat ceramah wacana intelek di Seri Manjung. Dia ambilnya gambar kerusi, macam di luar tu ada skrin, kemudian ada kerusi kosong, dia ambil gambar kosong. Ceramah Ustaz Kazim tak ada orang. Dia jangan bohong besar, ya, yang kena fitnah orang ramai beribu orang kata tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, okay, ya, kita mulakan. Kita lihat muka surat yang pertama. Hukuman hudud, qisas, diyah dan ta'zir diperuntukkan di dalam qanun jinayah syar'iyyah adalah bertujuan untuk menjaga prinsip perundangan Islam yang tertakluk di bawahnya 5 perkara. Jadi di dalam agama kita ni ada banyak undang-undang dia, ada banyak peraturan dia, ada banyak hukum dia. Yang pertama, ada hukum yang berkaitan dengan ekonomi, muamalah. Ada juga yang berkaitan dengan munakahah. Ada juga yang berkaitan dengan nasab, keturunan. Dan semuanya ini dipanggil sebagai perundangan Islam. Talak itu pun termasuk di dalam perundangan Islam, hukum talak. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, at-talaqu marratan. Ya, at-talaqu marratan. Talak ini 2 kali. Masuk kali ketiga tak boleh rujuk dah. Dan di situ juga disebut, dalam bab talak itu pun disebut, tilka hududullah. Ini adalah hudud Allah. Bab talak itu pun Allah ada sebut tentang hudud. Nanti kita baca ayatnya. Jadi bukanlah hudud ini merangkumi hanya undang-undang jinayah sahaja. Hudud juga ada berkaitan dengan peraturan-peraturan lain. Nanti kita terangkan yang lain. Tetap dipanggil hudud, iaitu batasan-batasan di dalam sesuatu hukum dipanggil sebagai hudud. Nanti kita terangkan. Baik, jadi hukum jinayah, dan termasuk di dalam undang-undang Islam ini ataupun perundangan Islam ini ada satu kanun ataupun ada satu perundangan yang dipanggil jinayah syar'iyyah.
Yang mana jinayah syariah ini Allah Ta'ala turunkan hukum itu untuk menjaga 5 perkara, 5 benda. Pertama, hukum Allah Ta'ala ini diturunkan untuk menjaga agama, supaya orang tidak mempersendakan agama, supaya orang tidak main-main agama, sekejap nak keluar, sekejap nak masuk, dia rasa berkenan dia masuk, dia rasa menyampah dia keluar. Maka untuk menjaga agama, supaya orang Islam tidak terpesong daripada akidah yang sebenar dan tidak menjadi murtad, maka datanglah hukum untuk menjaga agama. Baru ni saya ceramah di satu sekolah, punya dahsyatnya budak-budak kita sekarang ni tuan-tuan tentang akidah. Cikgu besar dia, pengetua dia kata, Ustaz baru ni kita buat program, kita tanya budak-budak, dia kata 5 program motivasi. Kita tanya dekat mereka, ada satu orang Kristian, dia ni Kristian, dia rajin tolong orang, dia rajin bantu orang miskin, dia tolong anak yatim, dia suka derma, dia suka buat baik dengan orang. Kalau dia mati, dia ni masuk syurga ataupun tidak? Budak-budak tadi jawab, masuk syurga. Soalannya, dia ni orang Kristian tapi dia buat baik pada orang, kalau dia mati masuk syurga tak? Budak tingkatan 5 ni jawab, masuk. Tak ke haru biru, al-haru wal birru namanya. Haru biru tuan-tuan, dia tak nampak dah akidah. Sehingga ada orang kata Tok Sami yang duduk di Kuil itu pun dia tak buat jahat, mati dia masuk syurga. Sampai tahap macam itu tuan-tuan, terpesongnya akidah umat Islam. Sedangkan akidah adalah benda yang paling penting sekali, dan akidahlah yang hudud nak jaga, supaya jangan orang memain dengan Islam, supaya jangan orang mempersedarkan Islam, jangan orang murtad daripada Islam. Ini yang kes yang berlaku di Pulau Pinang baru ni. Bagaimana mahkamah membenarkan satu perempuan mu'alaf untuk keluar daripada Islam, membenarkan dia murtad atas alasan dia dah tak mengamalkan lagi Islam. Yang ni kalau kena hudud ni, yang ni lah juga. Dah kamu masuk Islam, kamu nak keluar pula, alasan dia, saya tak boleh terima lah Islam, saya tak boleh hudud oleh Islam. Dan ada pula lawyer Islam pula yang tolong dia, meluluskan dia untuk keluar daripada agama Islam. Sebab tu kita perlukan hukum hudud supaya Islam dihormati. La, Ustaz, bukankah dalam Quran ada satu ayat dia kata tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fid din. Dah dia nak keluar pada agama, kenapa kita nak paksa dia? Yang ni kena faham. Ayat la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ayat itu ialah tidak ada paksaan dalam agama. Kamu nak masuk dalam Islam, kami tak paksa kamu. Kami tak paksa. Kamu nak Hindu ke, kamu nak Buddha ke, kamu nak Kristian, tu kamu punya buat saya lah. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi bila kamu masuk dalam Islam, peraturan dia tak boleh keluar. Itu dia. Itulah maksud la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Bukan makna tuan-tuan orang Islam kena pakai ayat ni. Ustaz, jangan paksa saya pakai tudung kepala. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Orang macam ni lagi yang kita kena cakap bola otak ni. Bila dah Islam, kena taat. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Iblis je tuan-tuan, kenapa dia dihalau daripada syurga? Tuan-tuan rujuk dalam suratul Kahfi ayat 51-52. Allah Ta'ala kata apa? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduun bi'salil zalimina badalah. Ni saya baca ayat ni kan ada orang marah pula saya ni. Balikkan buka
Suratul Kahfi juzuk 15 ayat 51-52. Allah tanya, Allah kata apa? Dan ingatlah ketika kami berkata pada malaikat, sujudlah kamu pada Adam. Semua malaikat sujud melainkan iblis. Iblis terdiri daripada kalangan jin. Dia ingkar perintah Tuhan dia. Kenapa iblis silap? Kenapa salah iblis? Tang mana salah iblis? Sebab dia tengok arahan. Dia tak tengok arahan tu main pada mana. Aku ni orang lama. Aku ni dari api. Adam tu baru daripada tanah. Ada kepatut aku tunduk pada Adam. Tak relevan punya arahan. Sebab tu dia tak nak tunduk. Sombong je dia. Dia tak tengok arahan tu daripada mana. Arahan tu datang daripada Allah. Allah kan Tuhan. Jangan tengok arahan, tengok siapa yang bagi arahan. Sekarang arahan tu datang daripada Allah, Tuhan. Ikutlah, jangan bantah lagi. Mak Nabi Musa disuruh campakkan Nabi Musa dalam sungai. Disuruh campakkan Nabi Musa dalam sungai. Mak Nabi Musa tak bantah. Sebab siapa yang suruh? Allah. Yalah Ustaz, tengoklah juga arahannya pun disuruh campak apa? Jangan tanya yang itu. Allah mesti suruh buat baik walaupun kamu dicampak. Tak adalah budak tu baru 6 tahun apa nak sunat-sunat, kesian dia Ustaz. Dah Allah suruh sunat, sunat je lah. Mesti ada sebab dia, bukan zalim. Jadi iblis ni silap tang mana? Dia silap tengok arahan. Dia tak tengok arahan tu daripada Allah. Sepatutnya bila datang daripada Allah terus terima. Jadi tuan-tuan, dalam ayat itu, ayat ni yang saya kata tadi, saya kira tuan-tuan marah saya pula, kata saya bohong pula. Allah tanya, apakah patut kamu mengambil iblis dan keturunan iblis menjadi pembantu kamu dengan meninggalkan Allah? Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni, kata Allah. Apa patut kamu mengambil iblis dan keturunan iblis menjadi penolong-penolong kamu dengan meninggalkan Allah? Sebab itu saya sangat-sangat tidak bersetuju kalau ada orang kata kita ni sanggup bekerja sama dengan siapa pun, hatta setan sekalipun. Kalau apa-apa nak tolong Islam, kalau setan nak tolong kita pun kita terima. Jangan cakap macam itu. Allah marah tuan-tuan. Bi'saliz zalimina badala. Itulah seburuk-buruk orang zalim yang menukarkan benda itu. Setan tu musuh, kamu pergi buat kawan. Ustaz dia saja cakap pun tak boleh. Balik rumah buka. Jangan taksub sangat sampai dengan saya pun. Kalau nak marah, jangan marah saya. Marah dengan ayat Quran. Bukan saya kata, ayat Quran kata. Baik, jadi jangan bagi murtad. Tujuan dia itu, jangan bagi murtad. Orang yang murtad akan disuruh bertaubat terlebih dahulu. Dan sekiranya dia enggan bertaubat, maka hukuman bunuh akan dikenakan kepada mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang menukar agamanya murtad, maka bunuhlah dia. Siapa yang menukar agamanya setelah diberikan kaunseling, ditangkap, diberikan peringatan, dia nak kekal murtad juga, ditangkap, diberikan kaunseling supaya jangan murtad, dia pilih juga murtad, faqtuluhu, bunuhlah dia. Bunuhlah orang yang nak murtad tadi. Itu nombor satu untuk menjaga agama. Ya, sebab tuan-tuan zaman sekarang ni, tuan-tuan maklum sajalah. Ya, maklum sajalah tuan-tuan, kita ni duduk dalam masyarakat yang berbilang bangsa. Kadang-kadang bercinta, anak kita bercinta pula dengan orang bukan Islam. Anak yang kita lahirkan, yang kita khatankan, yang kita tahnikkan, yang kita cukur rambut, cukur kepala, yang kita buat kekah untuk dia, bila dia besar boleh dia tinggalkan Islam nak masuk agama lain. Hati mana ni?
hati mana yang tak tahan, hati mana yang kita ni boleh redha. Sebab itu Islam datangkan hukum, nama dia hudud. Jangan murtad pancung kepala sampai mati. Jadi akhirnya kita tak susah hati dah. Anak kita nak cinta dengan siapa pun tak apa dah. Islam jaga dia, agama dia takkan keluar, dia akan mati dalam Islam. Dia tak berani dah keluar daripada Islam. Sekarang ini orang berani murtad sebab undang-undang hudud tak ada. Itu anak-anak kita sekarang pening kepala. Pergi luar negeri cinta dengan Mak Saleh, pergi Afrika jom cinta dengan negro. Esok dia buat balik, dia kata mak ni husband check. Nama dia apa ni? Nama dia Andrew apa kan, nama kan tak masuk Islam kan? Dah. Lepas tu macam mana apa nikah? Cek masuk agama dia. Tak apa mak, tak apa. Sebab apa? Tuhan dia pun Allah, Tuhan kita pun Allah. Tak apa, tak apa orang kata. Yang ni yang datang hukum supaya jangan murtad. Nombor satu. Yang kedua, jinayat syariah ini diturunkan untuk menjaga nyawa, supaya menjaga jiwa seseorang daripada dibunuh. Termasuklah menjaga anggota tubuh badan seseorang daripada dicederakan atau dirosakkan. Yang kedua, hudud datang untuk menjaga badan kita. Ya, hudud jaga untuk menjaga nyawa kita. Sebab hari ni orang senang-senang bunuh. Senang-senang dia bunuh. Laki dia nikah dua, dia bunuh laki dia. Mak dia tak bagi duit, dia sembelih mak dia. Bergaduh punya pasal, ditetak tangan, ditetak kepala, mati. Senang-senang sangat bunuh orang. Nyawa ni seolah-olah tak ada apa nilai lah. Bergaduh je tikam, berbelah-belah. Putih cinta tikam, berbelah-belah, tikam dia. Ya, minta kepada petugas-petugas ni tolong kondak ni. Kursi belah sini kosong banyak lagi. Minta Cik Anwar, ya, tolong duduk di pintu masuk, tolong terang kat depan mana kursi kosong. Jenuh depa duduk cari, duduk cangak. Tolong Budiman. Nama pun Budiman. Jadi berbudilah pada orang yang beriman. Baik, tolong tunjukkan di mana belah sini kosong banyak lagi ni. Tolong. Baik, kemudian tambah tuan-tuan, kita ni ada orang sebut, dia kata ustaz, hudud ni kita tak boleh buat sebab masyarakat berbilang bangsa. Saya jawab, dengan berbilang bangsa lah kita perlukan hukum hudud. Sebab kita ni berbilang bangsa lah kita perlukan hukum hudud. Sebab orang-orang lain bukannya ada agama, mereka bukan ada kasih sayang, mereka bukan ada iman, mereka bukan percaya akhirat. Kita ni percaya akhirat. Sebab tu kita nak bunuh orang pun fikir 10 kali. Nak bunuh tikus tiru pun takut. Nak bunuh Cik Siti tu pun dia pasang perangkap, tikus masuk dalam perangkap. Dia telefon ustaz ni, tikus masuk perangkap. Nak buat lagu mana? Lagu mana? Apa dah maksud saya nak bunuh lagu mana ni? Dia tak reti nak bunuh, nak jemuk ke, nak pergi tembok dengan listik ke, pergi sembuh reset ya. Tikus pun kita takut nak bunuh, takut zalim pada dia. Tu kata iman. Orang Islam ada iman, tapi orang kafir tuan-tuan, dia tak ada iman. Dia jumpa orang perempuan tua, dia rabuk prak, jatuh atas jalan, mati. Dia pergi rumah orang, dia cekik sampai mati. Dia putih cinta, dia bawa 10 orang naik van, semua ada kayu hoki. Naik rumah flat tingkat 10, dia katok pak dia, buat lari anak dia, mati pak dia. Dia pun bukan ada agama, dia tak kira tuan-tuan. Sebab tu yang boleh menahan mereka daripada buat daripada buat kejahatan macam itu ialah undang-undang Islam. Macam kes yang berlaku dulu, ada 5-6 orang Islam kita dibakar. Lepas mereka bakar, mereka pergi minum arak, mabuk semua. Kes dia jadi apa? Yang hak mati orang kita habis bakar mereka, rentung semua. Mereka lepas. Alasan dia mabuk. Sebab tu datang hukum Islam. Hang mabuk ke, hang tak mabuk ke, hang bunuh orang, pancung sampai mati. Yang hang pergi minum arak tu ke siapa? Hang mabuk, hang pergi bunuh orang. Kenapa tidak? Dia nak menyelamatkan nyawa kita. Dia nak menyelamatkan nyawa anak kita. Tuan-tuan tengoklah macam-macam benda yang berlaku hari ni. Yang bukan-bukan. Ada budak yang dirogol umur 2 tahun, lepas dirogol dia campak dalam sungai.
Kita boleh bayang dah umur 2 tahun kena rogol, lepas kena rogol dicampak dalam sungai. Yang boleh stop peraturan, yang boleh stop kejahatan ini ialah peraturan yang Allah Ta'ala turunkan. Okay, itu nama dia menjaga nyawa. Sesiapa yang membunuh manusia atau mencederakan anggota tubuh badan mereka dengan sengaja, wajib dijatuhkan hukuman qisas atau diyah, sebagaimana firman Allah di dalam suratul Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya di dalam hukum qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal pikiran, supaya kamu bertakwa. Jadi dengan undang-undang qisas ini tuan-tuan, dengan undang-undang ini orang tak berani. Kamu lukakan orang, kamu kena. Kamu simbah juga, kamu kena. Sekarang kes simbah asid banyak. Dia bercinta dengan satu perempuan, perempuan tu tolak cinta dia. Dia kata semua orang tak dapat, puas hati aku. Dia ambil asid, dia pergi dekat perempuan, dia simbah juga perempuan. Habis muka ni tuan-tuan, merana seumur hidup. Cair ni, kulit ni luruh ni tuan-tuan. Dia dah ditangkap, dia di penjara 5 tahun. Duduk dalam penjara makan free. Orang jaga lagi malam-malam. Orang jaga tuan-tuan. Free. Dia yang simbah cuka, dia sihat lepas 5 tahun. Yang makcik yang dia simbah cuka. Sebab tu dalam Islam kena qisas. Hang simbah cuka, hang balik kena simbah cuka. Hang potong tangan orang, potong tangan hang balik. Hang tumbuk patah gigi orang, cabut gigi hang pula. Itu nama dia qisas, untuk menjaga nyawa kita. Akhirnya kita terpelihara. Tak ada siapa nak berani usik kita. Tak ada siapa yang nak berani usik kita. Setitik darah yang ditumpahkan wajib dibayar. Ni dia tuan-tuan. Sekarang kita dah tumbuk-tumbuk orang tak apa. See you in court kata dia. Dia dah tumbuk orang, kawan tu dah gitu lah. Dia panggil lawyer yang kemas sikit, kena pula lawyer tu duduk atas wheelchair lagi kemas. Buang kes terus tuan-tuan. Kawan ni hamba Allah ni dah rabun sebelah dah, pecah mata orang tumbuk. Ni nama dia qisas. Tu yang budak-budak yang kena buli kat sekolah, 18 orang pukul dia, pijak dia. Qisas. Yang buli dia pasal apa? Sampai dia luka, sampai dia buta ni. Dia main untuk menyelamatkan nyawa kita. Cukup cantik tuan-tuan. Kalau denda orang boleh bayar. Kalau penjara tak apa, buat rayuan keluar. Tapi kalau potong balas potong, putih telinga balas putih telinga, buta balas buta, orang tak mau tuan-tuan. Orang tak mau. Ambil gerpuh, cucuk mata orang. Hukum dia, cucuk mata hang balik. Aku tak mau. Dia fikir 10 kali, ni mana nak cari dalam darah bukan ada sepepak mata, tak ada. Jadi tuan-tuan, akhirnya dia takut. Sebab itu Allah kata ada kehidupan untuk kamu. Bila kamu buat qisas, ada kehidupan untuk kamu. Orang tak berani usik kita, orang takut tuan-tuan. Yang ketiga, menjaga akal fikiran. Supaya akal fikiran manusia dipelihara daripada kerosakan disebabkan minum arak atau minuman-minuman yang memabukkan, atau sekarang ini bukan lagi yang memabukkan dah, arak, segala menatang yang memabukkan. Mungkin syabu, mungkin ekstasi, mungkin arak, mungkin syabu. Tuan-tuan cuba tengok orang yang akalnya dah mabuk, dia rogol orang, dia bunuh orang, orang mabuk. Cuba tengok orang yang minum arak sampai dia jadi rosak tuan-tuan. Bila dia rosak, akal dia dah jadi rosak. Bila akal dia jadi rosak, perangai dia macam haiwan. Dia mandu kereta dengan mabuk, dia langgar orang lintas jalan, dia langgar kereta orang, dia langgar motor, dia balik pada sembahyang subuh, orang balik pada subuh, dia langgar orang sembahyang subuh. Tak pasal-pasal tu imam kena langgar pasal mabuk. Begitu juga dengan orang yang makan syabu, ekstasi. Dia sembelih mak dia, dia sembelih bapak dia, pasal dia jadi miring lah, otak dia dah tak ada. Dia naik motor laju, rempit, dia tidur atas motor, dia terbang. Kenapa dia jadi ekstrim macam itu? Kenapa jadi ganas macam itu? Sebab otak dia dah rosak. Nak kata apa tuan-tuan? Tuan-tuan yang kita ni ada masalah anak-anak yang ketagih arak, yang ketagih dadah ni, tuan-tuan sendiri tahu macam mana teruknya nak buat pada mereka ni. Ada suami yang minum arak, ada suami yang isap dadah. Macam mana nak handle isap dadah ni?
Tak tahu nak habaq tuan-tuan. Sebab itu orang tanya pada saya bagaimana nak selesaikan masalah dadak. Masalah ni sebab dia. Siapa yang isap dadak? Sebab 40 kali, sebab 80 kali, sebab 30 kali. Bila sebab saja orang isap dadak, orang takut. Isap dadak apa? Sebab. Panggil ketua kampung Semerah Badi sebab. Oh, tu dia ada sebab. Itu kena 4 kali mati tuan-tuan. Dia bukan sebab macam itu. Siap kayu tu ke belakang, itu baling kayu gor nama dia. Bukan sebab lagu tu, dia gini je. Bukan sampai sebab tu dia batang tu besar pada mikrofon ni lagi. Kena 4 kali darah tu mati. Tapi darah cerita tu hidup. Darah tu Sa'diyah ke apa cerita tu. Baik. Kemudian yang keempat, Sayyidina Ali berkata dalam satu hadis yang bermaksud Rasulullah menyebat orang yang minum arak 40 kali. Sayyidina Abu Bakar sebat 40 kali. Datang Sayyidina Umar 80 kali. Yang keempat, untuk menjaga keturunan. Hukum hudud yang keempat bertujuan untuk menjaga keturunan, iaitu memelihara manusia daripada melakukan perzinaan, supaya nasab, keturunan, wali, pewarisan, waris, pusaka, anak-anak yang lahir daripada persetubuhan Arab itu tidak rosak. Jadi kita nak jaga keturunan kita. Bila dah zina banyak berlaku, anak zina banyak keluar, maka akan merosakkan keturunan kita. Ni anak siapa? Anak siapa? Aku tak ada pak, aku tak ada ni. Siapa wali? Wali aku tak ada. Maka dok rosak semua keturunan kita. Orang yang melakukan perzinaan tadi wajib dijatuhkan hukuman sebab dan rejam, sebagaimana sabda Nabi SAW daripada Ubadah bin As-Samit yang bermaksud, ambillah peraturan daripada aku, kata Nabi, ambillah peraturan daripada aku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan kepada mereka. Anak dara yang berzina dengan jejaka, hukumannya disebab sebanyak 100 kali dan dibuang negeri selama setahun. Dan janda dengan janda yang berzina, hukumannya disebab sebanyak 100 kali ataupun direjam sampai mati. Riwayat Muslim dan Abu Daud. Iaitu untuk menjaga keturunan kita. Yang kelima, tujuan hukum hudud dilaksanakan ialah untuk menjaga harta benda. Kita tanam buah-buahan daripada kecil benih dia. Tanam buah daripada kecil, buah tu nenah sampailah buah tu besar. Besok nak petik, malam ni orang dah petik. Apa rasa tuan-tuan? Duk tanam pokok daripada 4 bulan lepas, siang malam pagi petang. Bila nak petik hasil, orang curi. Apa rasa? Kita kerja 30 tahun baru dapat barang mai. Belilah cincin, belilah gelang semua, rantai-rantai semua. Pergi semayang masjid, tak dalam beg, kita pun semayang Allahu Akbar. Jenis semayang berjamaah tak. Dia celek-celek tak ada dalam beg. Apa rasa? Oi, rasa tak tahu nak abang lah. Kereta kita tu punya sayang, duk lap setiap hari. Hari ni habis bayar hutang, dapat geran hari ni. Tinggal depan rumah, bangun pagi besok tak ada, tinggal bekas tayar. Apa rasa? Tu ada orang abang saya ustaz. Saya main kuliah ustaz hari tu di Dewan Bandaran. Orang pecah kereta saya. Kau parking kat mana? Mau parking kat depan. Itu yang saya bagi tahu pada pihak penganjur tadi, kena pakai rela kat 10 orang. Kita duk dengar ceramah ni pumpang-pumpang, depa pun duk pumpang-pumpang pecah kereta. Bila dah balik-balik tengok kereta kena pecah, dia maki siapa? Ni Ustaz Kazim ni pasal ni ceramah lambat sangat. Ni saya dah bagi tahu dah pihak penganjur tadi pada Cik Munir, insya-Allah. Ya, besok kita minta bantuan rela lah akan datang. Kalau dah ramai macam ni, depa pula tengok ramai orang, kita pula pukul 11, pukul 12 tak balik lagi, malah ni pukul 1 tempat ni. Jadi depa pun tak tahu nak abang bentar, maka nak ambil curi masa ya. Tapi kalau ada hukum hudud, potong tangan, tak ada siapa berani curi. Buat nak hilang tangan. Anak rantai mah ke anak tangan? Aku nak rantai mah. Tak apa, curi potong tangan. 4-5 tahun lepas tu curi lagi pula, potong tangan lagi.
InsyaAllah tuan-tuan, orang takut kalau ikut hukum hudud, orang yang dipotong tangan tu, tangan dia 3 hari tak boleh tanam, kena gantung kat tengkok dia. Semua orang takut, jalan pergi balik rumah tangan kat sini, mencuri. Ramai orang takut, orang tak berani tuan-tuan. Cantiknya hukum Allah. Apa dia maksud hukum Allah ni? Inilah hukum yang memuaskan hati tuan-tuan. Saya nak tanya kat Kak Wok ni, contohlah Kak Wok, contoh Kak Wok tidur malam-malam, orang cungkil pintu masuk pukul 3 pagi, ten. Kak Wok tengah tidur, dia pun tengok Kak Wok tidur. Ustaz, jahatnya Ustaz. Memang perompak. Dirogolnya Kak Wok. Contoh, orang kan dengar pukul 3 pagi, tolong dipekuk, dia ambilkan tolong, dia sumbat terus senyap terus. Pukul 9 pagi orang ketuk Kak Wok, rupanya duk lagu tu lah, lemah lah, cabutkan tolong sebab tak mati. Aku kena lah, kata. Cuba tanya dekat Kak Wok, kalaulah dapat orang yang rogol Kak Wok tu, Kak Wok nak buat apa? Ada Kak Wok cakap, Ustaz, orang kesian kat dia, masuk penjara lah, masuk penjara 2 tahun dah lah. Tak ada siapa cakap macam tu. Tak tahulah aku Kak Timah. Kak Timah kata tak apa, Kak Timah tak kisah lah. Kalau dia kahwin dengan Kak Timah pun tak apa. Mana ada Kak Timah oi. Dia kata, kalau aku dapat, aku bunuh dia. Anak kita kecil kena rogol, kena campak dalam sungai, mati anak kita. Tanya pada mak dia, kalau makcik dapatlah perogol tu, makcik nak buat apa? Makcik bunuh dia. Kerah. Takkan ada orang jawab, makcik hantar dia penjara, biar dia dalam penjara. Tak ada tuan-tuan. Inilah hukum hudud, hukum yang memuaskan hati kita. Tuan-tuan balik rumah sekali lagi, habis hilang laptop 4, handphone 3, duit 1,000 hilang. Abang, rumah kita kena pecah. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya mati abang, pecah. Isteri tak faham. Astagfirullahaladzim, habis abang, ramah kita pun habis abang. Suami dia, orang tanya dia, kalau hang dapatlah pencuri tu din, hang nak buat apa? Aku masuk penjara dia 3 tahun. Dah, dia mesti cakap, kalau aku dapat, potong tangan dia. Inilah dia hukum yang Allah Ta'ala bagi, hukum fitrah kita. Tak ada orang kata tak apalah, kita maafkanlah dia, pembohong. Yang maafkan tu macam tak kena kat dia. Kita Kak Wok kata, kalau aku dapat, aku bunuh dia. Geram. Tua-tua kita pun bunuh. Geram. Orang yang ziarah Kak Wok kat hospital kata, Kak Wok, jadilah seorang yang pemaaf. Pelautaan. Dia kata, jadilah seorang yang pemaaf. Pasal apa? Pasal dia tak kena. Cuba dia kena, tengok. Gitulah tuan-tuan. Jadi di hadapan kita ni, tidak ada siapa pun yang menolak hukum hudud. Siapa sini yang tak setuju hukum hudud? Tak ada. Mana ada orang tak setuju? Semua setuju. Mana ada orang yang menolak dia? Tak sesuai, ganas, zalim, tak ada. Kita pun tahu ini peraturan daripada Allah. Ittabi'u ma unzila ilaikum fasbir li hukmi rabbik, kata Allah. Ikutlah apa yang Allah turunkan pada kamu dan sabarlah kamu dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, tidak ada siapa yang menolak hukum hudud. Yang menolak hukum hudud ni orang kafir. Yang menolak hukum hudud ni puak-puak kafir. Orang Islam ni dia takkan tolak, sebab dia tahu ini perintah Allah. Jadi di sini kita lihat tuan-tuan, macam mana yang dikatakan undang-undang hudud ini pada muka surah yang seterusnya. Apa itu hudud?
Hudud adalah sebahagian daripada undang-undang syariah yang terletak di bawah bab kanun jinayah syariah. Jadi di bawah undang-undang jinayah ini terbahagi kepada 4. Pertama hudud, kedua qisas, ketiga diyat, keempat ta'zir. Dan perlu difahami bahawa hukum-hukum Islam ini adalah bertujuan untuk mencegah manusia daripada melakukan maksiat dan kerosakan, bukannya untuk menghukum secara sembrono atau zalim. Sebab itu mana-mana negara yang mengamalkan hukum hudud, maka negara-negara ini sangat aman secara zahirnya. Secara zahir. Jarang-jarang sangat pembunuhan berlaku di Mekah, di Saudi. Jarang-jarang sangat. Ada tapi jarang. Ada orang mencuri, bukan tak ada, tapi jarang. Ada orang buat jahat, minum arak, ada, tapi sangat sikit. Hanya ni contoh dia. Bukan nak buat zalim, bukan nak potong tangan ni nanti kita buat sup tulang, tidak. Sup tangan, tidak. Sekali potong, buat siaran langsung daripada Bukit Jalil. Orang tak berani dah, duduk gini tengok. Ya Allah, tak Allah, serianya ya Allah, ya Allah. Sekali dia potong, semua orang tidak ada. Dan sebelum nak buat macam ini, banyak peraturan dia. Di antara benda yang boleh buat hudud ini ialah ekonomi elok. Ekonomi cukup. Kerja semua orang ada, makan minum elok. Apa sebab hang curi? Meh abang kat kami. Makan minum semua ada, kerja semua ada, pendapatan semua ada, ekonomi hang bagus. Tiba-tiba hang mencuri pasal apa? Baru dia kena hudud. Tuan-tuan ingat nak buat hudud ni main potong gitu je. Sebab itu sebelum kita nak buat hudud ini, ekonomi kukuh dulu. Banyak orang hanya bercakap tentang hudud, tapi ekonomi tak nak buat. Dia kerja nak potong tangan orang, tapi kerja tak ada. Orang lapar, orang susah. Bila dia mencuri kena potong tangan. Ini yang Islam jelaskan pada kita. Tapi orang cuma nampak, dia hanya nampak Islam ni hanya hudud. Saya kata dah pada tuan-tuan, dalam negara kita Malaysia ni, tuan-tuan kena faham bahawa semua benda yang berkaitan dengan asas-asas Islam telah pun cantik dibina dah. Cantik sangat dah dibina dia, asas-asas dia itu. Tentang perekonomian. Supaya kita dapat ekonomi yang stabil. Dah cantik dah. Sebab tu Yusuf Qaradawi, dia kata aku heran pada Malaysia ni, aku ajaib pada Malaysia ni, aku jealous pada Malaysia ni. Di antara salah satunya ialah sistem perekonomian Islam. Mesir adalah negara yang pertama sekali melaksanakan sistem perbankan Islam, tapi tak boleh pi. Tetapi bila Malaysia melaksanakan sistem perbankan Islam, dia jadi sangat hebat di Malaysia. Maknanya ekonomi kita dah cantik dah. Sekarang kita kena bagi naik ekonomi kita. Yang sekarang ini yang ekonomi jatuhnya ialah orang Melayu. Teruk sangat orang Melayu jatuh. Tuan-tuan pergilah mana-mana kedai pun, berapa banyak kedai Melayu. Pergi pekan di bawah tu dah Little India. Habis dapat kat India dah, mana ada Little Melayu. Sebab itulah bangsa Melayu ditolong supaya ekonomi dia naik, supaya duduk setaraf. Bila setaraf, tak adalah mencuri harta orang Cina. Bila orang Melayu tak ada duit, dia curi limau, Cina pun dia curi. Jadi orang Cina kena faham, orang yang kena faham hukum hudud bukan nak bunuh mereka, nak menyelamatkan harta mereka, supaya harta mereka tidak dicuri. Bukannya satu benda yang zalim, tidak. Yang kedua, supaya orang tidak mencuri harta orang bukan Islam. Sebab itulah orang Melayu ditolong ekonomi dia. Tetapi orang salah faham. Orang kata bahawa ini adalah resis, ini adalah perkauman. Tak adil pergi tolong orang Melayu je dengan tubuhkan marah. Tolonglah semua orang lain. Kalau semua bangsa ditolong, maknanya keadaan tetap akan tinggi juga. Naikkan balik supaya ditolong bangsa ini, supaya dia boleh naik, supaya boleh seimbang. Bila seimbang, tak adalah nak curi-curi dah. Tapi politik hari ini saya lihat, bila kita naikkan
peratus penolongan untuk bangsa-bangsa orang Melayu, kita kata bahawa ini tidak adil, ini adalah resis dan sebagainya. Sedangkan itu benda yang hak dia. Tolonglah untuk majukan dia, untuk supaya ekonomi stabil. Begitu juga untuk dilaksanakan hudud, dia memerlukan keamanan. Bila negara tidak aman, macam mana nak buat hudud? Yang ni yang orang tak jaga. Jadi keamanan yang telah ada sekarang ini orang tidak pelihara. Bila tak pelihara, macam mana nak buat hudud? Bom sana, bom sini, tak habis-habis. Bila nak rasa amannya hidup? Jadi kena lihat benda-benda ini. Jangan terus cakap kita ni tidak Islam sebab tak buat hudud. Sabar dulu, panjang cerita dia dulu. Baik, hudud adalah sebahagian daripada undang-undang syariah di bawah bab kanun jinayah syariah. Adapun undang-undang syariah terdapat banyak bentuk. Pertama, undang-undang jinayah, bunuh orang, rompak orang, rogol orang, itu jinayah. Yang kedua, undang-undang munakahat, talak, cerai, rujuk, li'an, nikah kahwin. Yang ketiga, undang-undang i'tisad, undang-undang perekonomian, riba, pajak gadai, hutang, cukai, i'tisad, ataupun undang-undang perlembagaan Islam. Undang-undang sebuah perlembagaan yang berasaskan kepada Islam, ataupun kanun dustur Islami. Dustur ni maknanya ni tongkolok, maknanya Islam tu duduk di atas sekali. Undang-undangnya paling tertinggi sekali ialah undang-undang Islam. Itu dipanggil dustur Islami. Dan bermacam-macam lagi undang-undang Islam yang lain. Maka kita ambil malam ini satu undang-undang, nama dia undang-undang jinayah, atau lebih dikenali dengan kanun jinayah syariah, dan terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertamanya hudud, yang keduanya qisas, yang ketiganya diat, dan yang keempatnya ialah ta'zir. Baik, apa makna hudud? Hudud maknanya ialah batasan. Asal daripada perkataan had, jangan melampaui had. Itu bahasa Arab tu, had tu bahasa Arab. Satu batasan nama dia had, banyak-banyak batas nama dia ialah hudud. Satu batasan had, banyak-banyak batasan, itu nama dia hudud. Jangan langgar batasan, jangan over batasan, jangan cross over batasan. Baik, dan tidak boleh dilanggar oleh sesiapa pun. Contoh, kalau seseorang itu mengaku berzina, maka dia wajib dihukum sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah, iaitu wajib dia disebat 100 kali bagi yang belum kahwin. Kalau dia mengaku mencuri, maka tak boleh dipenjarakan dia dan tak boleh didendakan dia, wajib dipotong tangannya, kerana ia adalah satu batasan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengaku dia berzina. Ayat ini pernah berlaku zaman Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni dah berzina. Rasulullah ada, Rasulullah tengok tempat lain, dia main ke depan ni pula. Dia kata, ya Rasulullah, saya dah berzina, hukumlah saya. Nabi tengok ke sini pula, dia ikut ke sini pula. Nabi cukup tak suka dengar macam ni. Nabi kata, kamu mimpi kot, kamu ngigau kot. Dia kata betul ya Rasulullah, tolonglah hukum saya. Dia mengaku yang dia buat, maka Allah pun, Nabi pun hukumkan hukuman kepada dia, sebab dia mengaku. Bila mengaku kena, walaupun tak ada saksi, dia mengaku saya berzina, dialah. Tapi kalau dia kata saya mengaku saya berzina dengan Kak Mary, Kak Mary tak boleh kena. Kak Mary tak boleh kena, dia yang mengaku yang dia kena, Kak Mary tak kena. Pasal apa pula aku pula? Oh sudah pula, ni fitnah semua ni. Tak boleh. Dengan Kak Mary pun dihukum sekali. Tak, yang mengaku saja yang kena, Kak Mary tak kena. Pasal apa? Kena buat pertuduhan. Apa pula aku pula? Kalau hak dituduh pun kena. Susah tuan-tuan. Pakai habis lah, benci kawan tu, kami berdua berzina lah, tak pasal-pasal kena sebab. Jadi yang mengaku saja yang kena. Misalnya satu-satu contoh. Yang kedua, hukuman hudud. Hukuman hudud adalah hukuman yang diletakkan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran dan hadis. Hukuman hudud ini adalah hak Allah yang tidak boleh ditukar ganti hukumannya, dan tidak boleh diubah suai dan dipindah. Jadi kalau orang yang ini, kalau dia mencuri yang ini, dia tak boleh dipindah hukum tu.
Melainkan hukum tu jatuh kepada ta'zir. Kenapa ditukar kepada ta'zir? Sebab tak mencapai tahap hudud. Tak mencapai tahap hudud, nama dia ta'zir. Contohnya apa? Perlakuan berzina mereka itu tak ada saksi. Tak ada saksi. Tapi gambar mereka, perlakuan mereka, perbuatan mereka dirakam oleh CCTV. Ataupun dirakam oleh CD, video lucah. Kita pergi Taling Street, pakat duk tengok video. Ambil satu video. Budak tu kata, ini ni bagus punya. Ini orang ini banyak bagus. Ini orang Malaysia banyak Melayu punya. Ya lah, berapa? 50. Bukan senang dapat ini Melayu. Kita pun pasang dalam TV, tengok orang duk zina, duk projek. Rasa macam pernah tengok lelaki-lelaki, tapi di mana ya? Kita kata lah ni perempuan ni yang ni lah. Kita pun pergi report dekat polis. Polis buat siasatan. Saksi yang tengok tak ada. Saksi masa kejadian tu tak ada. Yang ada siapa dia? Kameraman. Kameraman pergi mana kita pun tak tahu. Yang saksi yang tengok ramai. Siapa dia? Yang duk beli CD tu. Hang pasing kat kuku, pasing kat hang. Ni nombor. Yang ni tak boleh jadi saksi. Sebab mereka tak tengok masa kejadian. Dan dia tak boleh dijatuhkan hukum hudud. Sebab tak ada 4 saksi. Tetapi dalam gambar tu, dalam video tu memang dia. Disebabkan dia tidak boleh jatuh kepada hudud, dia jatuh kepada qisas. Nama dia apa? Nama dia qarinah. Boleh faham? Dia tak boleh dakwa, mana ada saksi. Saksi tak boleh dakwa. Kita kata ni saksi. Dia kata saksi ni dirakam oleh kamera. Kamera tu besi, dia kan boleh bercakap. Dia ada mata ni. Bila buat siasatan, memang video dia adalah video yang original. Orang dia adalah orang yang original. Dia tak boleh kena hudud, tapi dia kena qisas. Dia kena ta'zir, minta maaf. Dia kena hukum ta'zir. Yang ni yang orang tibai saya dalam YouTube. Saya cakap betul pak. Kalau gitu seronok, pakat buat projek semua, pergi rakam. Lepas tu pergi jual ke orang. Tak boleh kena hudud, tak dapat saksi, mana dapat saksi. Mana nak ada 4 saksi? Zina bukannya ada 4 saksi, tapi itulah saksi hang, gambar ni saksi hang. Tetapi dia tidak boleh tahap sampai tahap hudud, sebab dia tidak ada 4 orang manusia yang disaksi. Tetapi dia dijatuhi kepada hukuman ta'zir. Gitulah kaedah dia. Baik, kemudian dan kata dia lagi, dan sesiapa yang melanggar peraturan hukum-hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 229. 229 Al-Baqarah cerita tentang talak. Balik rumah buka, cerita tentang talak. Tilka hududullah wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Allah kata inilah hukum hudud tentang orang yang bercerai. Talak cuma 2 kali je. Talak 1, talak 2 boleh rujuk. Masuk talak ketiga dah tak boleh rujuk. Kemudian disebutlah fa imsakum bima'ruf atau tasrihum bima'ruf sampai habislah. Kemudian disebut di bawah sekali, ini adalah hudud Allah. Jangan kamu ubah-ubah hudud Allah, peraturan Allah. Siapa yang ubah zalim. Sebab tu dia tak boleh ubah. Dia tak boleh ubah peraturan Allah. Kalau kata berzina 100 kali sebat, 100 lah. Ustaz bolehlah kita reduce sikit bagi dalam 50 ke 20 ke. Kalau hudud 100. Kalau kamu nak sebut hudud 100. Kalau kamu tak nak pakai hudud, kamu guna satu undang-undang nama dia ta'zir. Nanti kita tengok apa dia undang ta'zir. Baik, kesalahan yang dikenakan hukuman hudud pertama ialah berzina, iaitu melakukan persetubuhan tanpa nikah yang sah. Yang kedua, menuduh orang berzina, iaitu qazaf, iaitu membuat tuduhan zina ke atas orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya, dan tuduhan itu pula tidak dapat dibuktikan dengan 4 orang saksi. Maka kalau dia tidak mahu dikenakan hukuman qazaf, hukuman hudud, maka dia hendaklah mengemukakan apa dalil yang mengatakan bahawa orang ini telah berzina. Maka dalil itu menyebabkan dia tidaklah disebat 80 kali sebab menuduh. Sebaliknya jatuh kepada ta'zir. Contohnya,
Contohnya, Leman dengan Leman berzina. Saksi tak ada. Saksi tak ada. Saya pun pergi ke mahkamah, pergi balai polis buat report. Tuan, saya tengok mereka berzina. Apa saksi kamu? Saya seorang. Mana saksi? Saya seorang. Mana bukti? Saya seorang. Mata saya tengok. 4 biji mata saya tengok. Mata hang 2 jangan bohong. Campur spek 4 dia kata. Kamu kena 80 sebat. Sebab kamu tuduh mereka berzina tanpa saksi. Kena. Tak ada. Qazaf 80. Tuan, saya nak buat report. Apa tuduhan kamu pula? Ni, Leman dengan Leman berzina. Apa saksi? Tak ada. Orang tak ada. Tapi saya dah rakam. Perbuatan mereka dalam bilik ni saya rakam. Ini. Dia tak boleh dikemukakan, dia tak boleh dikenakan qazaf sebab dia ada saksi. Apa saksi dia? Ni kamera. Gambar. Minta buat siasatan. Kamera yang saya ambil ini adalah daripada 4 penjuru. Ada 4 kamera, ganti 4 mata. Maka orang yang dalam gambar tadi tak boleh kena hudud. Sebab apa? Orang yang berlaku dalam gambar tadi boleh tak kena hudud? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada 4 saksi. Ustaz, kameranya 4 sisi Ustaz. Tu kira saksi lah. Tu bukan saksi, tu kamera. Habis tu macam mana nak buat dia? Orang ni tak boleh kena hudud. Dia kena takzir. Dan kat saya yang bawa cerita ni, adakah saya kena 80 kali sebat? Tidak, sebab saya bawa bukti. Saya bawa bukti. Kalau bukti saya bohong, baru saya kena. Tapi sekarang saya bawa bukti. Ni dia gambar dia. Tolong buat siasatan. Gambar ni betul ataupun palsu, tulen ke tidak. Maka saya yang menuduh tak boleh dikenakan takzir. Tak boleh dikenakan qazaf. Sebab saya bawa saksi. Ini dia bukti dia. Bukti dia yang ni. Disebabkan bukti saya tak cukup syarat, maka orang yang buat benda ini tak boleh kena hudud sebab atau rejam. Sebab tak cukup syarat yang saya bawa. Mereka cuma dikenakan hukuman takzir. Boleh faham ni? Yang kena boleh hukuman hudud macam mana? 4 orang saksi mai. Tuan, kami nak buat pengakuan. Kami tengok mereka ni berzina. Siapa saksi? Saya. 4 serentak mai. Kamu tengok macam mana? Kami tengok tu memang kami nampak sahih. Ya, kami nampak sahih. Sarung kerih masuk dalam sarung. Kami nampak. Masa tu kamu pakai spek mata tak? Pakai. Saya pakai spek hitam. Buang kes. Spek hitam tak nampak. Tak clear. Kamu pakai spek tak? Kami semua tak ada spek hitam. Kami semua spek putih. Macam mana hampa nampak? Kami dalam kereta. Duduk dengar klasik nasional dekat Taman DR. Pukul 11 malam tu. Kami tengok kereta sebelah kami goyang. Kami kata kereta tu pasal apa goyang, angin tak tiup. Kami 4-4 keluar. 4-4 keluar, rupanya ada orang projek dalam tu. Kami tangkap lah. Okey, masa hang keluar tu, masa hang duduk dalam kereta hang pasang aircon tak? Pasang. Malah hang keluar tu, mata hang, spek mata hang kelebu lah. Memang kelebu, jenuh duduk tenyih. Pakai balik depa dah siap dah. Tak aci. Pasal mata hang ada kelabu. Kabus tu pun tak aci tu tak. Dia bukan boleh pukul je. Saya nampak lah mula-mula tu tengok goyang tu keluar tu kan kita keluar pada kereta aircon kan spek mata kita kelabu. Kami nampak dalam kelabu tu nampak tak sah pasal hang kelabu. Subhanallah tuan-tuan, bukan senang nak buat hudud. Ya, cukup detail dia punya ni. Cukup detail. Sebab itu kalau ada orang mendakwa dia berzina, ada bukti kamu? 4 orang tak ada bukti. 4 tak ada. Orang tak ada. Ada gambar video apa tak ada? Tak ada. 80 sebab kamu tuduh orang. Tetapi kalau saya tak bawa saksi 4 orang, saya bawa video hidup gambar dia. Buat siasatan betul ataupun tidak. Tengok betul. Saya tak kena qazaf 80 kali. Dan orang yang berzina dalam video tu pun tak kena sebat 100 kali. Sebaliknya dikenakan hukuman takzir oleh pihak pemerintah. Baik. Baik, yang kedua,
Yang ketiga, minum arak atau minuman yang memabukkan, sama ada sedikit atau banyak, mabuk atau tidak. Yang itu pun kena sebab. Dia minum sikit atau banyak, kena. Mabuk ataupun tidak, kena. Mencuri, iaitu memindahkan secara bersembunyi harta alih daripada jagaan atau milik tuannya tanpa persetujuan tuannya dengan niat untuk menghilangkan harta daripada jagaan atau milik tuan dia. Dan ini tuan-tuan kena ingat, kalau sekupang tak kena, RM10 tak kena. Yang sekarang ni orang duk curi duit di masjid, dia ambil lidi, dia buh gam, dia jolok tabung masjid, tarik, dapat RM50, dapat RM10. Jawatan kuasa masjid tangkap dia, pelupuh hamba Allah, mata lebam, gigi pecah, hidung patah. Ni balasan hang curi duit masjid. Pung, dia tumbuk hidung, prok, patah hidung dia. Kalau ikut hukum dia dalam qisas, yang tumbuk tu kena juga. Ustaz, dia curi duit masjid, dia curi duit masjid, ada peraturan dia untuk hukum dia. Yang api balon dia pasal apa? Geram. Alah, hang tidur pula, kawan tu tumbuk hang pula. Yang boleh buat undang-undang ni ialah pemerintah, bukan kita. Tuan-tuan dah ada dah pisau lipat tu, hak sekupang dulu ni, pisau lipat tajam tu, asal pensel dulu ni. Dah ada dah dalam poket. Malam tu duk ngendak, siapa curi tabung masjid, malam tu dapat. Cekok dan tengkok dia. Ni dia. Dia mencuri dah, dia kilas tangan. Kalau ikut hukum, tangan hang wajib dipotong. Tapi pasal Malaysia ni tak laksana hudud, aku tak potong tangan hang, aku potong jari je. Pak, dia potong jari hamba Allah tu, menggeliat hamba Allah ni. Hukum dia berdosa, dia wajib. Kalau hukum dia pun dipotong jari, sebab dia pandai-pandai potong jari. Yang boleh memotong, yang boleh membunuh ni hanya pemerintah sahaja, bukan kita, ketua kampung, pengurusi JKKK ni, bukan. Termasuklah bapak sekalipun. Bapak balik-balik tengok anak dia berzina, pak tangkap dengan mak dia. Aku sebat hampa berdoa ni supaya dosa hampa terhapus. Diikat kat pokok nangka, dibalun sungguh. Pun salah perbuatan bapak tu, bukan hak dia, hak pemerintah. Ni kalau semua orang buat kerja lagu ni tuan-tuan, apa jadi? Tak ada keadilan, tak ada siasatan, tak ada perbicaraan, akhirnya jadi zalim benda itu. Baik, kemudian yang keempat, murtad, orang yang keluar daripada Islam, sama ada dengan perbuatan, perkataan atau i'tiqad, kepercayaan. Yang kelima, merompak. Yang keenam, merompak, yakni hirabah, keluar seorang bawa parang pergi merompak orang, bawa pistol pergi merompak secara berkumpulan ke atas seorang dengan cara kekerasan. Mencuri ni senyap-senyap, mencuri senyap-senyap, merompak ni terang-terang, dia pakai topeng, dia tunjuk pistol, serahkan wang, tu rompak. Yang seterusnya, pendurhakaan, burat segolongan umat Islam yang melawan atau mendurhaka kepada ulil amri yang menjalankan syariat Islam dan hukum Allah, itu nama dia burat. Yang ni tuan-tuan, orang yang buat pemberontakan, yang buat pendurhakaan, burat, maka boleh dijatuhkan hukuman bunuh pada mereka. Pasal apa? Pasal nak gulingkan kerajaan dan sebagainya, memberontak, mengajak orang memberontak dan sebagainya. Baik, yang seterusnya, qisas. Hukuman qisas ialah kesalahan yang dikenakan terhadap hukuman balas. Membunuh dibalas bunuh, luka dibalas luka, cedera dibalas cedera, patah dibalas patah, putih dibalas putih. Diambil kayu hoki, dikatoknya dekat keting kaki kawan tu, patah kaki tu, katok balik bagi patah dia juga. Disimbahnya cuka, simbah cuka dekat dia balik. Itu nama dia qisas. Bunuh balas bunuh. Perbandingan qisas dengan hudud, persamaan di antara qisas dengan hudud ialah hukumannya telah ditetapkan, seperti qadar, bentuknya telah ditentukan oleh Allah dalam Quran. Manakala perbezaannya ialah hukuman qisas hendaklah dituntut oleh mangsa ataupun keluarga mangsa, tetapi kalau tidak dituntut oleh mangsa atau keluarga mangsa, maka tidak boleh dikenakan hukuman qisas. Itu saja.
Itu sahaja. Dia bunuh satu anak orang. Jadi mak dia, bapak dia mengadu dekat hakim, anak saya dibunuh, buat siasatan. Siapa bunuh? Rupa-rupanya Cik Lemon yang bunuh anak dia. Setelah didapati bersalah, memang kena jatuh hukum qisas. Tiba-tiba keluarga si mati memaafkan dia. Kami tarik balik dan kami tak nak dia dilaksanakan qisas. Mahkamah tanya, dah muktamad? Ya, muktamad. Habis tu anak dia dah mati ustaz. Kalau tak dibalas macam mana? Bayar diat, denda. Ni dia nama dia diat. Kena denda pula, kena ganti pula. Dia bukan boleh bebas gitu aja. Kena denda pula. Yang ni tuan-tuan kita boleh belajar nanti. Di dalam kitab Bahrul Mazi jilid 10 bab hudud dan qisas. Ya, di Al-Barakah ni setiap hari belajar kitab Bahrul Mazi lah, kita sampai jilid 8. Lagi 2 bulan insya-Allah lepas raya ni sampailah jilid 10 gambar. Cerita bab qisas, cerita bab hudud. Yang kita baca malam ni umum. Jadi tuan-tuan kena belajar sungguh-sungguh ni, A sampai B sampai Z. Bukan setakat BC je, no sampai Z. InsyaAllah tuan-tuan datang belajar di Barakah ni. Ceritalah. Bukannya kita buat, banyak orang yang duk sebut hudud, dia sendiri tak faham hudud. Qisas pun dia tak faham. Itu yang jadi masalahnya. Baik, kemudian jadi berbezalah di antara qisas dengan hudud. Hudud walaupun tak dituntut oleh mangsa atau keluarga mangsa, ianya tetap wajib dilaksanakan. Zina wajib dilaksanakan, tapi kalau bunuh, kalau simbah cuka, qisas. Maka dia terpulang kepada keluarga si mangsa. Kalau keluarga si mangsa kata kami tarik balik, kami nak denda saja, maka denda lah, seekor unta, 10 ekor unta. Bayaran dia berapa dia yang dikenakan. Kesalahan yang di bawah hukuman qisas ialah membunuh dengan sengaja. Memang niat nak bunuh. Memang niat nak bunuh. Memang bawa parang asah daripada rumah dah. Nama dia Amuk Tok Nadim. Asah parang berkilat dah. Dia mari jumpa dengan orang. Hoi, dolah, kalau berani keluar. Kita tengok siapa jantan. Dolah pun keluar. Gaduh dengan Mamat. Mati dolah. Mamat ni kena qisas sebab dia memang nak bunuh. Baik, ini disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu melaksanakan qisas dalam perkara yang mengakibatkan mati dibunuh. Yang kedua, menghilang atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja, digigitnya telinga sampai putus. Gaduh, berebut jantan. Tarik rambut, buka tudung, lah kawan tu tokak telinga. Putih telinga tu. Aduh. Pada muka dia makan dengan telinga tu, telan tarik. Lah tak ada sepepak pada muka. Maka potong balik telinga dia. Bukan makcik tu gigit telinga pula. Hakim kata makcik gigit telinga dia pula. Kok gigit dak. Hakim potong telinga, ambil pisau potong. Nah, ganti. Tuan-tuan faham tak? Bukan lepas dia gigit bicara salah, makcik gigit telinga dia. Baru tahu dia asah gigi dia pula dengan tokak gigi telinga. Dak, pisau lah potong, prap. Kalau dia potong hidung, dia gigit hidung putih, pisau lah potong. Kalau saya tumbuk gigi Ustaz Jamal tadi, patah 2 batang. Pok, patah 2 batang. Saya bukan tumbuk dia balik, saya kena cabut 2 batang. Kalau saya tumbuk, mungkin patah 4 batang. Bila nak selesai? 4 batang. Saya 2 hakim. Tumbuk 2 balik. Lama-lama relai habis gigi semua. Hang 2 aku balam 4 3. Bila nak selesai? Sebab tu kalau kita tumbuk, patah 2 batang gigi. Okey, mahkamah kata kamu kena qisas. Cabut 2 batang gigi. Okey ustaz, adik nak cabut macam mana ustaz? Dia gigi tak ada ustaz. Bayar denda. Kawan dia tak ada gigi dah, gigi palsu. Tu tinggal kat rumah tu, gaduh-gaduh juga, bab palsu dia pakai juga. Baik, yang ketiga, melukakan dengan sengaja.
melukakan dengan sengaja, memang bertikam, bergaduh di toreh muka dan sebagainya. Baik, kemudian diat. Hukuman diat bermakna pampasan ataupun ganti rugi. Diat ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh penjinayah kepada wali atau kepada waris mangsanya sebagai ganti rugi disebabkan jinayah yang dilakukan oleh penjinayah ke atas mangsanya. Hukuman diat adalah hukuman kesalahan yang sehubungan dengan kesalahan qisas. Hukuman diat ialah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dalam Quran dan hadis ke atas kesalahan-kesalahan seperti berikut, seperti membunuh, melukakan anggota badan dan sebagainya. Kesalahan yang dikenakan hukuman diat ialah pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Serupa dengan sengaja membawa maksud perbuatan tadi sengaja walaupun tidak ada niat untuk membunuh atau mencederakan. Contoh, mereka belajar silat. Mereka belajar silat. Okey, sekarang kita buat pelatihan silat tempur dengan senjata. Seorang ni ada kerih, seorang ni ada kerih. Pakat duk berlawan. Dalam duk berlawan, pap, dia tikam. Saya bukan nak bunuh ustaz. Saya tak ada niat nak bunuh. Tuan tikam ni. Tahulah saya tikam, tapi saya tak ada niat. Kami belajar silat. Saya tikam dia tak tepi. Pak kena. Aduh, sampai hati kau tu. Oh, sudah. Maka itu nama dia pembunuhan yang nampak macam sengaja tapi tak sengaja, kena diat. Kena denda, kena diat. Ustaz faham tak? Saya tak sengaja. Memanglah aku faham tak sengaja. Tapi tu perut dia duduk kat perut dah sengaja dah, tahu tak? Kerih tu duduk kat perut melekat dah. Ada. Macam mana cerita? Kena bayar diat. Okey, habis tu ustaz bila nak belajar dengan silat dengan senjata? Mana saya nak tahu. Belajarlah, janganlah sampai luka. Ustaz, dia tak tikam perut. Dia duk berlawan-lawan pegang pedang. Pedang tu tetak ni putih 2 jari. Bayar 2 jari tu. Bayar denda, diat, denda. Nah, bayar denda. Baik. Pembunuhan yang tersalah tidak sengaja, qatlu qata'. Qatlu khata'. Yakni yang memang tak sengaja sungguh. Dia latah. Duk potong ikan, ngongak-ngongak hari korban, orang cuik pinggang dia. Oh, aku tikam pun mati. Dia tak sengaja, latah nak kata apa. Ataupun dia bawa pistol. Dia bawa pistol, dia nak tembak penjenayah. Pam, dia tembak kawan dia sendiri. Tembak polis juga kawan dia. Allah. Yang halintas pasal apa aku nak tembak. Tak pun dia berburu ayam hutan, dia tembak. Oh, ayam mai dah. Pam. Rupa-rupa kawan dia ayam hutan. Itu nama dia pembunuhan yang langsung tak ada niat. Dia tembak ayam yang halintas pasal apa? Yang itu pun kena diat juga. Pembunuhan yang sengaja yang dimaafkan oleh wali atau ahli waris yang dibunuh. Depa ni bergaduh, bertikam, mati. Bila dah mati tuan-tuan, inilah kisah yang berlaku kepada anak Saidina Umar. Okey, anak Saidina Umar. Saidina Umar ni tengah nak sembahyang subuh. Allahu Akbar. Bila nak sembahyang subuh, orang rodok bawah ni, perut Saidina Umar dengan pisau yang ada 2 mata. Rodok, pulas, tarik. Aduh, sakitnya tuan-tuan. Sakit. 3 hari lebih dia sakit. Baluk sini ni. Anak dia geram. Anak dia cari sampai dapat. Hutang darah, dia bayar darah. Siapa yang bunuh tu, anak dia cari. Bila anak dia cari tuan-tuan, anak dia jumpa orang yang bunuh tu. Bersilat ditikam mati budak tu. Mak bapak budak ni report dekat Saidina Usman. Anak Umar dah bunuh anak kami. Saidina Osman mendapati anak Saidina Umar salah sebab membunuh orang tanpa hak. Kamu bukan pemerintah yang kamu pergi bunuh pasal apa? Anak dia kata, dia bunuh bapak saya. Hutang darah, dia bayar darah. At os merah.
Memanglah hutang darah dia bayar darah, tapi pemerintah yang buat, hang tangkap, hang bagi dekat kami buatlah undang-undang yang hampir mendahului mahkamah. Pasal apa? Dia pula dijatuhkan hukuman kisas pasal bunuh. Tiba-tiba datang mak bapak budak tadi yang bunuh tadi, dia kata pada Osman, kami ampunkan dia sebab anak kami lah yang bunuh Umar bapak dia. Anak kami salah, kami maafkanlah dia. Masuk Islam tuan-tuan, nama Allah ni. Sebab dia tengok betapa adilnya undang-undang Islam. Padahal dia bunuh bapak tu, dia bunuh bapak Umar tu, dibunuh. Anak tuntut bela memang hak dia. Tapi Islam kata tak, kamu mendahului hakim, kamu dah buat salah. Dia tengok betapa halusnya Islam tuan-tuan. Masuk Islam orang Yahudi ni, Majusi ni. Ni cantiknya. Begitu juga satu hari Sayyidina Ali pakai baju besi. Bila dia pakai baju besi, tiba-tiba satu orang laki-laki kata, baju besi itu aku punya. Sayyidina Ali curi. Tuan-tuan, baju besi bukannya ada nama kita ada nama. Rafi'ah, Sulaiman, Akhlaqan, kita ada nama. Dan tuan-tuan, saya ni baju, saya pun tak tahu apa ciri baju saya. Kalau orang nak perkenal saya, waktu saya duduk sidai baju, dia tengok cap apa ni, nama je kok ni boleh koyak ni, bawa ni poket, tak mana poket, patut duit hilang tu, rupa tembus sebiji macam cerita Piramli tu ni, rupa duduk julak. Orang tu tengok jubah saya, tengok kok saya, oh koyak dalam poket. Dia pergi report kat mahkamah, baju tu saya punya. Mahkamah kata, ha ni orang cah kamu curi baju. Saya kata, ni baju saya. Buat main baju tu. Hakim tanya, apa ciri-ciri baju tu baju kamu? Mana saya nak tahu? Tapi orang yang menuduh saya mencuri tadi, dia dah siasat dah baju tu. Tuan Hakim, baju ni baju saya, Sayyidina Ali curi. Baju ni dia ada petak di sini, dia ada tang sini, apa semua ada, saya tahu lah baju tu baju saya. Mana Sayyidina Ali nak tahu tang mana patah, tang mana didikan? Bukan tahu, kita pakai baju kita, ada pernah tahu? Tapi orang yang nak buat jahat dengan kita, dia kata butang hilang 2 lah, apalah. Bila dibicara, betul Sayyidina Ali kata, lah aku tak tahu. Oh, kamu dah mencuri, bayar duit. Masa mula-mula nak dibicarakan, hakim kata dekat Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, hari ini ada kes pertuduhan baju besi. Kamu dah ambil baju besi orang. Dia kata, wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Ali bangun, Tuan Hakim yang arif, tolong jangan panggil saya Amirul Mukminin, tolong panggil saya Ali bin Abi Talib. Kalau kamu dah panggil saya ya Amirul Mukminin, kamu dah hormat pada saya sebagai khalifah. Besok buat lain. Dia suruh mahkamah bersidang lain. Besok mahkamah panggil lain, Ali bin Abi Talib. Baru betul. Dia kena panggil Muhammad Kazim bin Ilyas saja. Akhirnya kalah Sayyidina Ali. Padahal baju tu baju dia. Tapi masa kita dia tak ambil kisah. Mana kita nak ambil kisah ni urat terbuka, yang ni terberetah, mana kita tahu. Dan kita pun tak sangka ada orang nak tuduh tu baju kita, baju dia. Akhirnya laki-laki tadi masuk Islam. Dia kata, tuan, saya sebenarnya nak test Islam ni adil tak adil. Rupa-rupanya Islam ni sangat adil. Saya tarik balik, baju tu bukan baju saya, baju tu ialah baju Sayyidina Ali saja. Saya nak test hukum Islam. Dengan ini saya masuk Islam. Sebab apa? Tertarik dengan keadilan Islam. Subhanallah tuan-tuan. Ini peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Islam. Jadi kita kena faham betul-betul benda ni. Baik, kemudian firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tadi ni, sesiapa yang memperolehi sebahagian keampunan daripada waris mangsa, hendaklah diikuti dengan cara yang baik. Tuan-tuan boleh tengok dalam 178. Yang terakhir, hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ialah kesalahan-kesalahan yang hukumannya merupakan dera, iaitu penjenayah-penjenayah tadi tidak dijatuhkan hukum hudud dan qisas. Kenapa? Sebab tak cukup
bukti, tak cukup saksi. Hukuman ta'zir dalam kanun jenayah syariah adalah hukuman yang tidak ditentukan dan tidak ditetapkan oleh Allah di dalam Quran dan hadis. Ianya terpulang kepada kebijaksanaan pemerintah. Tetapi para ulama berpendapat bahawa ta'zir tidak boleh menyamai hukuman hudud. Dia hanya ditetapkan oleh pihak pemerintah. Macam sekarang kita buat ta'zir, tak mencapai tahap zina tadi ni, tak mencapai tahap hudud, buat ta'zir. Contohnya, kalau kita nak sebat orang, misalnya kalau nak jatuh hukuman sebat di atas kesalahan ta'zir, maka bilangan sebatannya tidak boleh menyamai sekurang-kurang hudud. Contohnya, orang minum arak sebatannya ialah 40 kali. Maka kalau nak dikenakan ta'zir, hendaklah dikenakan bawah pada 40. Kita kata 39 kali ke 20 kali ke, tak boleh sampai tahap 40. Itu makna ta'zir. Dia tak mencapai tahap hudud. Hukuman ta'zir adalah hukuman dera ke atas penjenayah yang telah sabit kesalahannya dalam mahkamah, dan hukumannya tidak dikenakan hukum hudud qisas, kerana kesalahan yang dilakukan oleh penjenayah itu tidak termasuk di bawah kes yang membolehkannya dijatuhkan hukuman hudud atau qisas. Ini nama dia ta'zir. Yang sekarang banyak yang dia buat sekarang ni jatuh ta'zir lah. Taklah salah lagi, masih ta'zir tu masih ada dalam agama kita. Bukannya senang tuan-tuan nak tengok orang zina. Bukan senang. Senang kan nak tangkap orang zina? Tak, susah tuan-tuan. Saya ni tengok orang zina dalam hotel. Buka-buka hotel tengok daripada zina, astaghfirullahalazim, saya pun tutup pintu. Oi, bellboy, oi, waiter, main tengok ni orang zina ni. Buka-buka dah pakai baju dah. Yes, what's your problem? Oh, sudah. Nak senang kan tuan-tuan? Sebab tu tak akan jadi hudud, pasal tak nampak. Tetapi tak nampak di situ dia ada undang-undang yang lain, nama dia ta'zir. Ada ciri-cirinya. Ketika kami menangkap mereka, mereka baru selesai melakukan perzinaan. Tetapi kondomnya ada di situ. Tetapi air maninya ada atas tilam tu. Dan perempuan tu pula tidak berpakaian, laki pun tidak berpakaian. Jadi kita tangkap gambar tu ada lah. Dia tak boleh kena hudud. Bukan punya hampa nampak keris masuk sarung. Faham tak Kak Wok, keris masuk sarung? Kak Timah pun faham, dia tunduk je tu. Dia cuma ada kondom, dia cuma ada CCTV yang depa tu masuk dalam bilik, tak keluar-keluar. Itu saja. Dia tidak boleh dikenakan hukum hudud. Dia cuma kena ta'zir. Dan jangan cakap bila kita buat ta'zir itu tidak Islam, tidak Islamik. Ta'zir pun termasuk dalam kanun jenayah syariah. Okey. Dan jenis atau kadar serta bentuk hukuman ta'zir itu adalah terserah kepada kearifan hakim untuk menentukan dan memilih hukuman yang patut dikenakan ke atas penjenayah itu, kerana hukuman ta'zir adalah tujuannya menghalang penjenayah daripada mengulangi kembali kejahatan yang mereka lakukan tadi, bukan untuk menyiksa mereka. Setakat ni kita dah pakai ta'zir dulu lah. Yang kita dah amalkan sekarang ni ta'zir dulu lah, hudud tak buat lagi. Bila nak buat hudud tak tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi janganlah, yang saya nak cakap pada malam ini, sebab senang sangat hari ini orang kata kalau tak buat hudud kafir. Sabar, cuba tengok semayang. Orang yang semayang itu rukun, wajib semayang. Kenapa Din kamu tak semayang? Aku tolak semayang. Semayang ni tak betul, semayang tak wajib pada aku. Apa ada semayang ni, semayang pakai niat pun boleh lah. Ni merapu je semayang ni. Mengucap Din, semayang tu wajib Din. Sudahlah kamu cakap banyak pula. Aku tak mau semayang, semayang tak wajib pada aku. Kafir orang ni. Ni nama dia kafir. Din, kenapa tak semayang? Aku tunggu tua sikit lah aku semayang. Mana boleh tunggu tua Din, wajib semayang Din. Memanglah wajib tapi sibuk lah. Aku tahu lah aku tak semayang, tapi tunggulah ada masa sikit aku semayang. Dia belum kafir, sebab dia masih beranggapan dan masih yakin bahawa semayang itu wajib, cuma dia malas nak buat. Dia belum lagi kafir. Serupa itulah dengan hudud. Bagaimana hudud boleh jadi kafir?
kita wajib laksana hudud. Nak mampu pakai hudud. Hudud zaman Nabi boleh lah. Zaman lah mana boleh pakai hudud? Tak sesuai, zalim, tak boleh. Kafir kamu cakap macam itu. Tetapi kalau dia cakap, kami tak pernah menolak hudud. Hudud adalah undang-undang Allah. Hudud adalah peraturan Allah. Kita umat Islam wajib buat hudud. Tapi buat masa sekarang, keadaan sekarang, kita pun umat Islam tak kuat. Umat Islam pun ekonomi dia lemah. Umat Islam pun bersatu kurang. Orang kafir duk kontrol kita sekarang. Macam mana kita nak buat hudud? Jadi kita tangguh dululah. Bukan kita tak mau buat, tapi belum sampai masa dia. Itu tidak dikira sebagai kafir. Janganlah cepat kafir. Ini sekarang masalah sekarang ni, bila dah kata tak mau hudud, oh nampak kafir ni, kafir. Dia bukan, tak ada siapa orang Islam di Malaysia ni yang tolak hudud. Pasal dia tahu ini perintah Allah. Cuma dia bagi alasan. Dan orang yang cakap nak hudud tu pun, dia pun tak mau buat. Dia cuma pergi cakap di sana, pergi cakap di sini, pergi kempen sana, pergi kempen sini, kita nak hudud. Tapi bila bercakap dengan usuk wheelchair, dia down. Dia tukar langsung, tak ada hudud. Yang inilah yang saya tegur berkali-kali. Jangan cakap macam itu. Depan orang Islam hang kata kami nak hudud. Depan orang kafir hang kata kami bersetuju untuk tidak bersetuju melaksana hudud. Apa benda ni? Salah tu, saya tak mau. Boleh cakap kami bersetuju untuk tidak bersetuju untuk melaksanakan hudud. Bila orang wartawan tanya, bagaimana dengan pelaksanaan hukum hudud jika dapat merampas dan sebagainya, kita telah berbincang dan kita mendapati dan kami telah bersetuju untuk tidak bersetuju. Apa benda ini? Mana boleh bersetuju untuk tidak bersetuju? Depan kami hang cakap anak hudud, kami sokong kamu. Tapi bila di hadapan orang lain, kamu tak sebut hudud. Bila orang tanya dekat kamu, bila nak buat hudud? Kita tidak pernah sebut hudud dalam manifesto kita. Ini jawapan selepas menang pilihan raya hari itu. Kita tidak ada keutamaan sekarang. Keutamaan tidak ada. Kalau begitu, kamu samalah dengan orang lain yang mengatakan bahawa kita terima hudud tapi belum sampai masa. Sama lah, kita serupa. Kalau kamu kata orang ini kafir, kamu pun kafir juga. Sebab tu jangan mudah-mudah disebut kafir. Sebab tu Nabi kata bila kamu kata kafir pada orang, kafir tu kan balik pada kamu. Saya cakap pada tuan-tuan, kita mesti buat hudud. Dan saya sangat konsisten dengan hudud sejak daripada saya jadi penceramah 22 tahun. Saya tidak pernah mengatakan bahawa kita tolak hudud. Jangan pakai hudud, saya tak pernah cakap. Saya sentiasa bercakap di mana-mana pun, depan menteri pun saya cakap, depan menteri besar pun saya cakap, kita kena buat hudud. Ini saja undang-undang yang bagi selamat nyawa, harta benda kita, anak keturunan kita. Ini saja undang-undang yang boleh menyelamatkan kita. Saya tak pernah. Sebab tu ada orang kata Ustaz Kazim ni dah kafir dah ni, menolak hudud. Masa bila saya tolak hudud? Malah saya yang diberi warning, Ustaz dalam ceramah jangan sebut hudud, oleh orang yang sebut nak hudud. Saya ni cakap dia diberi warning. Malah dulu satu pengeluar CD saya tu diberi amaran, mana yang Ustaz Kazim sebut hudud potong. Dia tanya apa siapa, bukankah kita nak buat hudud? Dia kata buat masa sekarang bukan keutamaan, nanti orang kafir lari tinggalkan kita. Jadi jangan berdolak dalik tuan-tuan. Ini hukum Allah Ta'ala. Kalau kamu pun sendiri tak nak buat, jangan kata orang lain kafir sebab orang lain tak nak buat. Jadi bagaimana kita boleh buat dalam negara kita? Caranya ialah bersatulah umat Islam. Bila kita jadi kuat, undang-undang ini kita boleh laksanakan. Tetapi bila kita tak kuat, kita berpecah. Soelek kata kami tak mau hudud. Kapal wheelchair kata kami tak mau hudud. Stay over my dead body. Yang belah kanan pun tak mau, yang belah kiri pun tak mau. Lama-lama kita dah ikut cakap mereka, lama-lama hudud tak boleh buat. Sebab kita duk harap undi mereka. Tu kena tengok di situ. Bila masa kita nak laksana hudud kalau kita bergaduh? Kita jadi sikit. Ada orang kata, Ustaz, kami akan laksanakan hudud. Betul yang nak laksana hudud, tapi yang tanding pun 66 kursi. Macam mana nak buat hudud? Jangan main-main. Bagi ke awal lain banyak kursi, nak buat hudud lagu mana?
Maknanya hang dah memainkan hukum Tuhan. Nak buat hudud hang tanding 222 kursi baru boleh cakap pasal hudud. Jangan hudud ini hanya timbul waktu pilihan raya. Macam lagu raya. Lagu raya hanya timbul hujung bulan puasa. Lepas habis raya, lagu raya pun stop. Nak dengar lagu Dendang Perantau tu, tunggu raya nanti. Lah tak keluar lagi. Hudud bukan macam itu. Asal nak pilihan raya sebut hudud. Habis pilihan raya tak ada hudud. Ini yang saya rasa sedih. Bila tanya dekat Kedah bila nak buat hudud, Kedah kata tunggu Kelantan. Kelantan pun kami buat. Tanya Kelantan bila nak buat. Oh, kami tengah duk draft, rangka yang baru draft. Bila nak siap tak tahu lagi, sibuk kempen ni. Dulu kami nak buat dah, orang tak bagi. Orang yang tak bagi tu pun pencen dah. Buat dah. Buat. Tak, kita tak boleh buat. Dia tak bagi buat. Hang takut dekat dia kan takut ke Allah. Dah Allah kata buat, dia boleh buat apa? Jadi jangan kelirukan orang. Jangan keliru. Kami nak hudud, siapa tak sokong kafir, depa kafir, sampai cerai bini siapa? Yang ni yang saya jadi pening. Saya bukan politician, saya bukan orang politik. Saya bercakap berdasarkan pada Quran dan hadis. Saya tetap cakap kita kena buat hudud. Mana ada saya bangkang hudud? Tapi apa yang kamu cakap tentang hudud sekarang ini sangat-sangat tidak cantik. Seolah-olah mempermainkan hudud. Depan orang Islam kita nak hudud. Siapa tak sokong kami kafir. Siapa tak sokong kami tak sah sebelah dia. Tapi di hadapan orang kafir kamu kata kita tak mau buat hudud kita ni. Apa benda ni? Jangan jadi macam itu. Depan orang lain cakap macam ni, depan cakap macam ni. Kita konsisten cakap kami nak negara Islam. Kita yang tukar menjadi negara berkebajikan. Yang sekarang ni berkebajikan lah. Orang tua dapat duit, budak sekolah pergi sekolah, semayang senang, itu negara kebajikan. Kalau itu sekadar yang kita nak buat lah, kita dah kebajikan lebih dah. Tinggal tol tak apa lagi. Jangan tukar. Saya sangat konsisten. Saya tak pernah menukar pendirian saya. Malaysia adalah sebuah negara yang boleh dilaksanakan hudud. Kaji balik, draft yang baru balik, bentangkan balik. Itu saja. Jadi jangan kita selewengkan fakta tu. Jadi itu cerita. Jadi saya kata kalau orang UMNO kata okey, yang PAS buat itu tak komplit, kita tolong PAS. Draftkan satu hudud yang sangat komplit. Kerjasama. Orang PAS pun tolong UMNO, UMNO pun tolong PAS. Jangan ambil kesempatan daripada sini. Bila sebut saja misalnya di Johor ada satu adun sebut kita jadikan Johor sebagai negeri hudud pertama. Orang ambil kesempatan. Nampak hampa sokong tu, nampak dia pun nak buat hudud. Orang pun takut. Jangan cakap macam itu, ni hukum Tuhan. Hukum Tuhan. Jadi buat tuan-tuan. Jadi saya rasa dah sampai dah masa dia kita orang Melayu bersatu, duduk bincang elok-elok. Ekonomi kita bangunkan, sosial kita jaga, pendidikan kita jaga, hak-hak kita jaga. Kita bincang sekarang untuk tubuhkan undang-undang kita. Tuan-tuan buka dalam kitab, undang-undang hudud kena pada semua orang, sama ada kafir ataupun Islam. Wa idza hakamtum bainan nas fahkum bil adli, kata Allah. Bila kamu hukum sesama manusia, hukumlah dengan adil. Allah tak kata hukum dengan orang Islam, dia kata dengan manusia. Itulah Imam Nawawi kata hukum hudud ini terpakai pada semua agama, semua kaum yang berada dalam sebuah negara Islam. Sebab itu kalau orang kafir tu, orang Filipina, dia pergi bunuh majikan dia di Jeddah, orang tu pun kena pancung sampai mati walaupun dia orang Kristian. Tapi dalam peraturan yang mereka buat, dia kata undang-undang ini hanya termaktub pada orang kafir. Habis itu kalau orang kafir rogol orang Islam macam mana? Ayat ni yang tak kena. Di situ saja diminta supaya dirombak balik, buat balik. Sampai sekarang tak siap. Itu saja. Jadi kena faham tu betul. Jadi kita tak mau dalam bab hudud ni main tarik tali. Aku cakap macam ni supaya nak tarik pengundi orang Melayu. Aku cakap macam ni sebab nak tarik pengundi bukan Melayu. Seolah-olah kita dah main hukum Tuhan. Di situlah yang kita tak seronok. Jadi saya ulang kepada tuan-tuan, ini hukum Tuhan. Hudud adalah hukum Allah. Jangan siapa bantah.
Siapa tolak hukum Allah, siapa yang kata tak sesuai, tak boleh dilaksanakan di zaman moden, siapa kata hukum ni hanya sesuai untuk zaman Nabi Muhammad, tak sesuai zaman sekarang, tak boleh sama sekali dilaksanakan, murtad dia. Nombor dua, kita kata aku terima hukum Islam, aku terima hukum hudud, aku terima hukum jinayah syariah, hukum qisas dan sebagainya, ini hukum Allah. Tetapi buat masa sekarang ni keadaan ekonomi kita lemah, keadaan masyarakat kita bersatu kurang, keadaan orang kafir ni dah terlalu ekstrim sampai mereka kata kalau kita buat bergaduh satu Malaysia. Jadi kita kata kita hold dulu sekejap, kita cari jalan pelan-pelan macam mana kita nak buat sikit-sikit dulu. Yang tu belum jadi kafir. Jangan mengkafirkan orang. Yang ketiganya kita minta, yang ketiganya saya cakap dah di depan saya ini, tak kira lah orang UMNO ke orang PAS ke, semua tidak menolak hukum hudud. Saya bercampur dengan orang PAS, saya campur dengan orang UMNO. Saya tak pernah dengar orang PAS kata, orang UMNO kata, Ustaz kami tolak hudud. Saya tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Saya tengok dalam berita pun PM kata kita menerima hukum ni. Siapa kita menolak hukum Tuhan, tapi buat masa sekarang ni kita tak boleh buat. Jawapan itu juga yang diberi oleh Menteri Besar Selangor. Tidak ada perancangan hudud untuk di Selangor. Dia pun cakap. Kenapa tak kata kafir kat dia pula? Sama aja. Memang takkan boleh buat kalau kita berpecah. Sama aja. Tanya pada MB Kedah. Bila nak buat hudud di Kedah, tunggu Kelantan buat dulu, kata dia. Tanya kat Kelantan pula, bila hamba nak buat, oh hamba tak siap lagi. Baru duk derah, kata dia. Dia kata apa? Makna tak buat jugalah kalau gitu, duduk diam-diam. Jangan asyik gaduh sama-sama kita. Yang keempat, boleh dilaksanakan hukum ini apabila kita bersatu hati. Kita bersatu, kita kuat. Kita bincang elok-elok untuk melaksanakan hukum Islam, insya-Allah tuan-tuan. Kalau ada orang menentang pun, Allah tolong kita. In tansurullah yansurkum. Orang tak berani tuan. Yang kelima, saya minta kepada pihak-pihak yang berkuasa, yang berkenaan, yang sedang memerintah pusat sekarang, apa salahnya draftkan satu undang-undang hudud. Ni undang-undang kita dah draft dah, apa-apa dah ada dah. Buat sebagai bukti bahawa kita berkeinginan untuk buat hudud. Cuma belum sampai masa dia. Dah ada dah. Jangan langsung tak ada. Jangan orang sana buat kita kata tak sesuai, tak sesuai. Hak kita sendiri pun tak ada. Kita buat juga yang kita punya. Panggil dia bincang, ni dia hukum dia. Macam mana nak buat ni, draft dah ada dah. Kita nak buat persetujuan apa ni, bawa ke parlimen. Parlimen kat tangan lulus, kita jalan. Bagaimana nak jadi macam itu? Tidak ada jalan lain melainkan hendaklah bersatu sesama umat Islam. Itulah kesimpulan ceramah kita malam ini. Jadi jangan kita asyik memulau kafir mengkafir sampai tuduh sesat, ajaran sesat. Tak ada siapa yang menolak hudud. Tak ada siapa pun. Jangan sampai nak bercerai-berai. Sedih saya tengok hari ni tuan-tuan. Politik punya pasal cerai. Murahnya orang perempuan. Nak murah sungguhlah, macam tak ada nilai. Pergi ceraian. Dah lah tua hamba Allah tu. Janganlah buat macam itu. Islam tak suruh macam itu. Islam suruh berbaik-baik. Jangan kita kutuk mengutuk, pula memula, yang akhirnya orang lain senang, bangsa lain yang seronok, orang lain yang duk ambil kesempatan daripada perpecahan kita. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu, mudah-mudahan perhimpunan kami pada malam ini diberkati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang dirahmati olehmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, panjangkanlah umur kami. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, mudah-mudahan diberikan keterbukaan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk bersatu atas nama Islam. Mudah-mudahan dengan penyatuan pemimpin-pemimpin kami sebagai hamba rakyat di bawah ini akan bersatu. Dan apabila bersatu umat Islam, maka Islam akan terpelihara
dan segala hukum hakam-Mu dapat dilaksanakan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, peliharalah Islam, peliharalah masyarakat Islam, peliharalah negara kami ya Allah daripada ancaman-ancaman daripada musuh-musuh Islam yang sentiasa menggoncang iman kami, yang sentiasa ingin merosakkan perpaduan kami. Mudah-mudahan dengan kekuatan yang Kau berikan kepada kami, dapat kami melaksanakan segala tuntutan ibadah yang difardukan kepada kami. Ya Allah ya Rahman, jika ada pahala atas kehadiran kami pada malam ini, apalah kiranya pahala ini kami hadiahkan kepada almarhum ibu dan ayah bunda kami yang telah pergi meninggalkan kami buat selama-lamanya. Jadikanlah kubur-kubur mereka daripada taman-taman syurga, dan janganlah Kau jadikan kubur-kubur mereka daripada liang-liang api neraka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, perteguhkanlah iman kami, tambahkanlah iman kami, peliharalah iman kami, dan berilah kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rahman, kepadamu-lah kami nadah tangan ya Allah. Peliharalah keluarga kami, peliharalah anak-anak kami, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan salihah, yang sentiasa menjaga peraturan agama dan hukum hakam-Mu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa